Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Sahih Samsudin dalam Bual Konti pada malam ni. Kami bersiaran hari Sabtu 10.30 malam. Jadi bagi mereka yang tidak punya akses kepada saluran berita, anda boleh saksikan kami di RTM Klik. Mudah saja cari saluran berita RTM. Baik, malam ni kita akan cakap topik yang lebih mendalam tentang 5G. Jadi siapa yang tahu apa sebenarnya 5G ni? Kalau anda nak tahu, negara Malaysia kita merupakan negara pertama di Asia yang melancarkan teknologi 5G. Sekarang ni kita dalam fasa peralihan ke 5G. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci, kami bawakan kepada anda seorang pakar teknologi, seorang teknopreneur, Encik Adil Hidayat bin Rosli. Assalamualaikum Adil, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi jumpa saya pada malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pun seronok dapat bawakan Encik Adil kerana sebelum kita mulakan rancangan Bual Konti ni, kita ada berbincang tentang 5G. Betul. Jadi banyak juga soalan-soalan yang saya ingin ajukan kepada Adil supaya penonton Bual Konti ni dapat memahami dengan lebih terperinci ataupun apa sebenarnya 5G ni. Mungkin Encik Adil boleh kongsikanlah dari segi layman term. Okey. Apa sebenarnya 5G? 5G, okey, kalau saya nak cakap secara umum lah supaya semua orang senang faham kan. Jadi sebelum ni kan macam yang Sahih cakap tadi kan. Saya panggil Sahih boleh? Boleh. Sila. Okey. Jadi macam tadi Sahih cakap sebelum ni kita dengar tentang 4G ataupun kalau saya rasa sekarang ni semua orang dekat Malaysia tahu tentang 4G kan. Jadi kalau saya nak cerita secara umum dulu. Kan kita nampak number kat depan, lepas tu belakang tu ada huruf G tu kan. Yes. Jadi number tu merujuk kepada versi. Lepas tu G tu merujuk kepada generasi. Jadi sebenarnya dia adalah kita ada daripada generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat sampailah sekarang ni generasi kelima. Jadi ini merujuk kepada generasi teknologi orang kata apa untuk rangkaian mudah alih. Jadi itu merujukkannya. Jadi kalau sebelum ni kita pakai 3G mungkin kita dengar. Lepas tu kita dah tak ada 3G yang mana kerajaan dah buat, dia kata dipanggil satu ayat dipanggil 3G sunset, ditutup rangkaian 3G tu digantikan dengan 4G sepenuhnya. Dan kemudian sekarang ni kita nak beralih kepada 5G. Jadi itu merujuk kepada versi daripada rangkaian teknologi itu sendiri. Itu kalau nak cakap secara umum tu. Okey, mungkin apa perbezaan yang ketara yang Encik Adil boleh kongsikan kepada Sahih lah, 3G dengan 5G. Sebab okay, saya rasa lebih penonton kita pun lebih familiar dengan perkataan 3G ni daripada 4G. Betul. Mungkin apa peralihan daripada 3G ke 5G? Okey, kalau saya nak cerita secara mudah lah. Biasanya bila kalau kita nak cakap kepada orang biasa ni, bila kita merujuk pada 3G, 4G, 5G ni, kita akan cakap benda-benda daripada segi contohnya kelajuan internet salah satunya. Lepas tu daripada segi aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan. Jadi macam kalau saya boleh katakanlah dulu-dulu masa zaman mungkin 3G tu, kita belum ada lagi benda-benda macam Full HD, 4K dan sebagainya. Jadi apabila kita nak ada benda-benda macam aplikasi yang macam Full HD, 4K dan sebagainya tu, dia meningkatkan teknologi tu. Contohnya daripada 3G tu, dia mungkin kelajuan dia mungkin berapa puluh megabit per second contohnya. Lepas tu dia datang 4G yang mana boleh pergi sampai mungkin beratus-ratus megabit per second. Lepas tu bila dah sampai 5G ni, kita dah boleh pergi sampai gigabit per second. Memang sangat laju. Dah sama macam lebih kurang macam kata internet kat rumah dah tu. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan dia. Jadi kalau nak cakap paling mudah, antaranya kelajuan salah satu dia. Dan selain pada tu, kita boleh banyak lagi lah keupayaan penambahbaikan dan sebagainya tu. Jadi maksudnya jaringan 5G ni hanya khusus kepada aplikasi mudah alih. Dia kalau nak ikutkan, dia adalah teknologi mudah alih, tapi benda-benda dia bukan nak kata khusus untuk pengguna telefon saja. Dia merangkumi banyak sangat benda, daripada penggunaan biasa sampailah industri macam-macam. Okey, macam tadi Adil cakap kepatasan 5G ni kan. Jadi apa hubung kait dengan saya rasa ramai penonton juga tak tahu apa hubung kait dia dengan bandar pintar yang boleh kita selitkan 5G ni. Ini topik besar. Okey, kalau saya boleh ceritakan macam ni lah. Macam antara contoh kalau kita nak cakap secara mudah lah, bila kita cakap tentang bandar pintar, antara benda-benda yang ada, mungkin komponen dalam bandar pintar tu adalah benda-benda yang memudahkan penduduk ataupun rakyat dalam bandar tu sendiri. Jadi bila kita nak buat perkara-perkara yang memudahkan penduduk tu, kita akan ada benda-benda contohnya macam mungkin sensor ataupun alat-alat yang boleh memberikan input supaya kita mendapat maklumat yang lebih baik. Contoh yang paling mudah macam ni lah, kalau kita tengok antara komponen mudah bandar pintar, dia ada lampu-lampu kat jalan tu, kita nampak dia ada sensor. Jadi bila time-time contohnya gelap ke apakah, dia akan pandai tu nak menyala sendiri. Contohnya macam tu. Dan bila kita bercakap tentang sensor ataupun alat-alat macam ni, dia akan memerlukan sambungan rangkaian. Ataupun pendek kata, kalau nak cakap bahasa mudah, dia perlukan sambungan internet contohnya. Jadi antara salah satu keupayaan 5G ni adalah dia boleh nak menyokong banyak device dalam satu tempat kawasan tu. Kalau saya nak cakap contoh mudah lah, saya tak masuk teknikal sangat kan. Mungkin kalau 4G dalam satu kawasan tu mungkin boleh support katakanlah 1000 device. Device ni merujuk kepada katakanlah telefon, sensor dan sebagainya. Kalau 5G dia boleh pergi sampai beratus ribu, berpuluh ribu, banyak. Itu antara salah satu keupayaan dia. Jadi itu dia boleh jadi salah satu komponen lah untuk nak membantu bandar pintar tu.
Dan semuanya mestilah 5G tu salah satunya internet lah, memberikan internet yang baik kepada orang yang ada kat situ. Jadi internet yang baik. Okey. Mungkin penonton pun kurang arif tentang penggunaan 5G ni. Jadi apa perbezaan rangkaian 5G ni dengan kita punya broadband? Mungkin itu kadang-kadang timbul boleh. Macam mana? Orang tak tahu. Pendek kata orang tahu internet je kan. Tahu internet, yes. Jadi sebenarnya kalau saya nak bahagikan, dia ada dua kategori yang besar. Satu kita panggil sebagai rangkaian internet mudah alih, dan satu lagi kita panggil sebagai rangkaian internet tetap, ataupun kita panggil dia ayat dia jalur lebar tetap kan. Jadi jalur lebar tetap ni kalau bahasa mudahnya adalah sambungan yang mungkin merujuk kepada fiber optik. Contohnya macam kalau saya bagi contoh Unify fiber optik yang dekat rumah dan sebagainya. Kalau 5G ni dia merujuk kepada benda-benda tanpa wayar. Maksudnya selular. Jadi sebab itu kita panggil dia cellular technology. Jadi adakah keupayaan 5G dengan jalur lebar tetap ni sama atau berbeza? Yang bestnya adalah kalau dulu kita kata kalau 4G mungkin kelajuan dia sampai satu tahap saja, dan kalau kita nak kelajuan yang lebih tinggi kita kena pakai sambungan fiber optik contohnya kan. Tapi dengan adanya 5G tu, sambungan daripada kelajuan internet 5G tu dah lebih kurang sama dah macam fiber optik tu, malah boleh pergi lebih lagi daripada tu. Kalau nak ikutkan. Maksudnya kira dengan adanya 5G, ini yang saya rasa penonton ingin tahu dan Sahih juga ingin tahu perbezaan. Selama ni kita tak dengar mudah alih 5G, rupanya 5G pun dapat bersaing dengan jalur lebar tetap. Betul. Laju tu. Dan kalau saya nak bagi contoh yang paling mudah macam ni, kalau dulu kan dia kata sambungan internet dekat rumah antara yang paling laju adalah 1 gigabit per second. Laju, sangat laju. Jadi kalau sebelum ni, kalau katakanlah di kawasan tu tak ada coverage untuk fiber optik, jadi mereka tak akan ada option ataupun tak ada pilihan untuk dapat internet laju macam tu. Jadi dengan adanya 5G sekarang ni, mereka ada keupayaan untuk dapat internet yang laju macam contohnya fiber optik tu. Itu antara beberapa contoh yang kita boleh pakai lah. Baik dia. Satu penerangan yang cukup komprehensif bagi saya, memang mampat dan padat. Baik, baru-baru ini juga Menteri Komunikasi Digital YB Fahmi Fadzil mengumumkan pelaksanaan 5G ini akan melibatkan dua fasa, iaitu fasa yang melibatkan dan dijalankan oleh Digital Nasional Berhad DNB, dan fasa kedua yang dijadual bermula awal tahun 2024, iaitu fasa peralihan kepada model dui rangkaian. Jadi apa kepentingan fasa peralihan kepada dui rangkaian ni? Jadi kalau kita tengok balik dia punya orang kata pelaksanaan tu sendiri, kalau sebelum ni pelaksanaan rangkaian 5G, infrastruktur 5G ini hanya dibuat oleh satu entiti sahaja, yang mana yang saya sebut tadi lah, Digital Nasional Berhad. Jadi kalau saya cakap secara mudah supaya semua faham kan, jadi pendek katanya infrastruktur 5G tu macam menara telekomunikasi semua tu hanya dibangunkan oleh Digital Nasional Berhad. Lepas tu telco-telco macam Celcom, Digi, Maxis Mobile dan sebagainya, apabila mereka nak memberikan servis 5G katakanlah kepada kita kan, maka mereka kena menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh DNB. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, antara salah satu isu yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri kita lah, yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata apabila hanya ada satu entiti saja, maka itu adalah satu bentuk, contohnya monopoli. Itu antara yang pertama. Lepas tu kalau kita tengok, apabila kita bercakap tentang rangkaian yang penting untuk negara macam 5G ni kan, jadi dia kata sekiranya kita berharap kepada satu entiti saja, sekiranya berlaku apa-apa, maka apa yang akan terjadi kan? Contohnya katakanlah sehingga kita kata worst case scenario kan, tiba-tiba jadi sesuatu yang buruk di mana rangkaian 5G itu tak jalan, maka itu akan menyebabkan semua orang tak akan dapat sambungan 5G. Maka itu adalah salah satu sebab kenapa diwujudkan dui rangkaian. Maksudnya ada dua network nanti. Baik. Jadi itu yang kita dapat lihat, kolaborasi di antara dua agregasi telco di mana mereka bergabung dan membuat dui rangkaian ni lah. Dengan ceritanya macam itulah, dia kata akan diberikan balik kepada pemain industri ataupun service provider ayat dia, penyedia perkhidmatan kan. Telco-telco lah antaranya. Jadi apa kelebihan yang terdapat dalam dui rangkaian ni? Antara yang saya nampak kan, dia ada pendek katanya sebenarnya kita boleh tengok ada kebaikan daripada segi rangkaian borong tunggal, ada kebaikan dia, dui rangkaian ada kebaikan dia kan. Jadi kalau kita fokus kepada rangkaian dua rangkaian ni, antaranya adalah pertamanya, kita kalau sebelum ni satu, apabila satu tu maka hanya ada satu entiti sahaja yang mengawal, contohnya macam harga. Jadi katakanlah saya yang mengawal harga tu dan saya tetapkan harga-harga tertentu, maka telco-telco yang menggunakan servis saya, dia tak akan boleh nak memberikan servis yang lebih murah contohnya kan. Maka dengan adanya alternatif, maksudnya rangkaian yang kedua ni, maka mereka salah satunya boleh bersaing dari segi harga. Jadi ideanya adalah untuk nak memberikan kebaikan kepada rakyat. Itu satu, yang pertama. Lepas tu antara benda yang kedua yang penting ni adalah macam saya kata tadi, kalaulah jadi apa-apa kepada rangkaian yang pertama, maka kita akan ada rangkaian yang kedua tu. Maksudnya dia akan saling membantu antara satu sama lain. Rangkaian yang pertama rosak, rangkaian yang kedua ada. Kalau cakap mudah lah kan, kalau rangkaian yang kedua rosak, rangkaian yang pertama ada. Maksudnya kita sentiasa ada backup, dia tak terputus terus.
Lepas tu antara yang paling penting lah yang ketiga, bila kita bercakap tentang rangkaian telekomunikasi dan sebagainya ni, kita nak memberi balik kepada pakar yang menjalankannya. Jadi biasanya bila kita bercakap tentang pakar, maka sudah semestinya syarikat-syarikat telekomunikasi lah. Sebab tu kerajaan memberikan semula tanggungjawab untuk membangunkan infra tu kepada mereka. Itu idea dia. Okey, baik. Bila dah terjadi ni dui rangkaian ni, mungkin ada kos-kos tersembunyi. Jadi adakah rakyat akan bayar kos yang lebih ataupun dapat diturunkan harga kos untuk mendapatkan hikmat 5G ni, ataupun kerajaan akan beri subsidi? Ada komen? Kalau yang pertama sekali kalau pasal subsidi saya tak tahu. Jadi kalau YB Fazil dengar kata mana tahu kalau dia boleh bagi, alhamdulillah. Okey, itu kita clear. Itu tak kita tahu lagi. Tapi satu benda yang macam ni lah, antara salah satu isu yang dibangkitkan sekarang ni, dia kata kalau kita dah buat satu rangkaian mungkin harga dia berapa bilion contohnya, maka sudah semestinya bila nak buat satu rangkaian yang baru daripada kosong akan ada kos kan. Jadi bila akan ada kos tu, maka ada beberapa pihak yang kata sekiranya ada kos tambahan, sudah semestinya harga dia mesti mahal, betul tak? Betul. Tapi YB Fazil kata harga yang ditetapkan sekarang, iaitu harga untuk 5G itu 13 sen untuk 1 GB itu sepatutnya tidak akan bertambah. Dia kata sama ataupun kurang ataupun tak akan bertambah. Maksudnya walaupun ada rangkaian kedua, kepada harga borong itu tak akan bertambah. Maksudnya bila harga borong tak bertambah, harga kepada pengguna pun patutnya tak bertambah. Itu sepatutnya lah berdasarkan hala tuju kerajaan kita ni. Okey, baik, nampak itu sedikit sebanyak kefahaman kita tentang 5G ni. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ni kerana Sahi akan tanya Encik Adil dengan lagi banyak tentang 5G. Jadi jangan ke mana-mana, kita bertemu selepas ni. Keamatan. Aku mula terfikir, apakah sambutan perayaan ini ada kena mengena dengan aku dan generasiku. Rezeki yang akhirnya kami perolehi, kami syukuri dalam keamatan. Padi bukit ini bukan untuk orang lain, tetapi kalau orang di luar sana mau rasa macam mana rasa padi bukit ini, kami bagi juga. Kalau dia mau 1-2 karung boleh, tidak masalah. Tetapi namanya menjual tidak ada. Itulah identiti tempat kami. Mewakili generasiku. Sukut Wagu. Saya rasa 5G tu penting untuk semua sebab sekarang macam semua benda perlukan internet. So kalau 5G tu 80% semua dapat, jadi lagi senang untuk especially students ataupun yang kerja daripada rumah. Saya pun tunggu dia punya coverage dia improve. Saya pun nak tengok speed dia internet. Especially zaman sekarang, semua orang nak internet laju and like to get information on the internet and everything. So I think it's really good that kerajaan dah naikkan antara 80%. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Bual Konti. Baik, itu dia pandangan orang ramai tentang 5G. Jadi kita nak tahu apa lagi yang kita boleh buat tentang penambahbaikan 5G ni. Kalau saudara Adil boleh kongsikan kepada penonton Bual Konti. Okey, sebenarnya kan kalau daripada segi nak cakap daripada penambahbaikan, banyak benda yang saya inginkan kalau boleh ada dekat Malaysia ni kan. Tapi antaranya yang kita boleh kata, salah satu sebab kenapa pihak kerajaan melaksanakan rangkaian 5G ni, salah satunya adalah untuk memudahkan rakyat ataupun untuk sebagai kegunaan rakyat. Sebab sekarang ni kan 5G ataupun pendek kata sambungan internet ni dia dah jadi macam penting sama penting macam utility, macam air, macam elektrik. Dia bukan satu orang kata apa kemewahan. Dia dah jadi satu keperluan kan. Jadi bila kita cakap macam tu, maka sebelum ni ada orang sentiasa ingat bila bercakap tentang 5G ni mungkin hanya berguna untuk orang yang berduit di kawasan bandar dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita nak supaya semua orang mendapat penggunaan teknologi 5G ni. Jadi antaralah perkara yang saya ingin pihak kerajaan dapat laksanakan adalah contohnya memberikan sambungan 5G ni sampai kepada semua. Maksudnya penduduk di kampung, luar bandar dan sebagainya, mereka mendapat menikmati benda yang sama seperti mana kita tak menikmati dekat bandar ni. Itu satu contoh kan. Lepas tu bila kita bercakap tentang 5G ni, antara salah satu isu yang selalu mereka duk cakap adalah pasal harga. Jadi seperti biasa juga, antara yang saya minta lah kalau boleh dapat dibantu dan orang kata apa, ditambah baik oleh pihak kerajaan adalah untuk nak pastikan harga-harga akses, maksudnya kepada pelanggan ni untuk nak menggunakan 5G itu adalah mampu milik.
Mungkin kalau kita dengar RM30, RM40 pada setengah-setengah orang adalah harga yang murah. Tapi kita tak boleh kata semua orang berpendapat harga macam tu kan. Betul. Jadi kita kena cari harga yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Sebab kita nak semua orang rasa benda tu. Dan kalau boleh lagi satu, kita nak coverage dia menyeluruh lah. Kita sekarang menuju ke arah 80% kan, ataupun 80%. Betul. Dan kalau boleh kita teruskan sebaik-baiknya sampai 100%. Untuk dua-dua rangkaian tu. Jadi okey. Jadi itu salah satu yang kita dapat lihat untuk memastikan rangkaian 5G ni dapat kepada seluruh penduduk Malaysia lah, rakyat Malaysia kita. Jadi kalau Adil dapat lihat dalam 5G ni, sektor apa lagi yang kita boleh gunakan dalam memanfaatkan 5G ni? Sebenarnya kan kalau sekarang ni kalau kita bercakap secara umum memang kita nampak mungkin 5G tu kegunaan orang awam biasa kan. Tapi sebenarnya salah satu kegunaan utama 5G ni adalah untuk sektor industri. Sebenarnya macam saya kata tadi lah, 5G ni dia merujuk kepada teknologi rangkaian tanpa wayar lah kalau saya nak cakap secara mudah kan. Jadi dia banyak merujuk kepada benda-benda macam industri pembuatan, perkilangan, macam kalau tadi cakap smart city, benda-benda macam smart agriculture atau pertanian pintar dan sebagainya. Dia banyak ke arah ke situ. Kalau kita sebagai pengguna mungkin kita nak bercakap pasal internet yang laju ataupun nak dapatkan servis yang baik, nak tengok video yang paling tinggi kualiti dan sebagainya. Tapi sebenarnya 5G ni banyak lagi kegunaan dia. Kalau ikutkan kegunaan utama dia adalah lebih kepada industri. Jadi saya berharap mungkin lepas ni, kalau sekarang ni kita banyak fokus kepada rakyat, mungkin lepas ni kita boleh mula fokus kepada penggunaan industri pula. Okey, baik. Kita masuk ke situ. Saya cukup minat dengan apa yang Adil kata tentang smart teknologi untuk agro, sebab saya rasa salah satu benda untuk kita, keterjaminan makanan ni penting. Jadi bagi penonton-penonton Bual Konti, adik-adik kita yang berada di luar bandar tu, smart teknologi untuk agro teknologi ni mungkin Adil ada boleh kongsikan, sebab saya nak bagi penonton-penonton Bual Konti ni memupuk minat dalam agro teknologi. Kerana apa? Kerana salah satu benda yang pasti kita memerlukan bekalan makanan. Jadi macam mana 5G nak masuk dalam ni agro teknologi ni? Jadi kalau kita tengok rangkaian 5G ataupun teknologi 5G itu dia lebih merujuk kepada untuk nak memberikan sambungan ataupun connectivity. Connectivity itu adalah satu hal. Daripada connectivity itu pula kita kena ada benda-benda yang nak menggunakan connectivity itu. Jadi kalau macam kita nak cakap pasal smart agriculture ni, antara benda yang mereka boleh buat, mereka boleh letakkan macam benda-benda yang kita panggil sebagai Internet of Things ataupun IoT device untuk nak bantu, nak tengok, nak mempercepatkan lagi pertumbuhan produk dan sebagainya. Saya bagi satu contoh yang senang lah kalau nak cakap secara mudah kan. Macam ada ladang-ladang yang tempat penternakan yang macam lembu tu, kalau kat luar negara ni yang mana menggunakan teknologi macam ni, dia ada sensor-sensor yang mana dia tahu mungkin kalau hari ni lembu-lembu tu makan dekat ladang dekat belah katakanlah belah kiri. Jadi dia tahu masa bila nak buat supaya lembu tu makan kat ladang belah kanan pula, dan yang bahagian belah kiri ni dia letak baja dan sebagainya. Dan benda tu semua dibuat secara automatik dan berjadual mengikut benda-benda tu. Jadi dia sentiasa efisien lah. Macam kalau kita buat sebagai manusia mungkin kita terlupa ataupun lambat kan. Tapi semua benda tu dibuat secara automated. Jadi memang macam hari ni lembu makan kiri, besok lembu makan kanan, lepas tu makan kiri balik. Dan tempat-tempat tu sentiasa ditambah baik. Jadi lembu tu production dia lagi tinggi. Antara contoh dia lah, kalau nak bagi contoh kan. Antaranya. Itu contoh. Mungkin lagi satu contoh. Bagi mudah sikit untuk penonton kami faham. Okey lah, contoh yang paling mudah yang saya boleh katakan kita ambil dekat sini, contohnya kita padi, antara yang utama kita kan. Jadi macam dulu antara salah satu kerja yang selalu dibuat lah macam nak menyembuh racun dan sebagainya. Dulu kita nampak mungkin mereka akan sembuh racun tu secara manual contohnya kan. Jadi sekarang ni digunakan drone. Tapi kalau drone sekarang ni mungkin masih perlukan orang untuk nak mengawal drone tu. Jadi dah ada teknologi di mana drone tu kita boleh gunakan komputer untuk nak set. Contohnya pukul 8 pagi terbang dekat sekian-sekian relung. Lepas tu pukul 10 turun refill. Lepas tu pukul 11 naik. Contohnya macam tu. Jadi kita dah mengurangkan pendek katanya kita menyenangkanlah tugas manusia tu. Kita menyenangkan tugas manusia dan kita mengefisienkan keseluruhan proses tu. Dan juga dapat meningkatkan produktiviti. Itu yang penting. Betul. Yang kita ni. Terima kasih Adil. Saya seronok ni. Boleh. Okey, baik. Tapi ini desas-desus lah. Bukan betul pun. Kita tak tahu lagi kesahihan tentang benda ni. Jadi saya nak tanya komen. Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat telah beri amaran kepada Malaysia tentang keselamatan dan pelaburan jika mahu menggunakan kelengkapan 5G dari Huawei. Jadi komen Adil. Okey. Jadi yang pertama sekali saya kena tekankan dulu dekat sini lah, sebab seperti yang saya rasa YB Menteri kita atau YB Fazil dah cakap, kita tidak ada satu brand yang khusus ataupun brand yang kita akan gunakan untuk rangkaian yang kedua dan sebagainya kan. Tapi pada pandangan saya macam inilah. Daripada kalau kita bercakap dari segi teknologi kan, macam sekarang ni dengan rangkaian yang pertama kita menggunakan Ericsson.
dalam dunia ni antara pemain-pemain industri yang utama yang pendek katanya kalau kita cakap paling mudah yang top lah dalam rangkaian teknologi macam 5G dan sebagainya, antaranya adalah Ericsson, macam Nokia, macam Huawei dan sebagainya. Jadi sekiranya kalau kita nak guna sekalipun Huawei untuk rangkaian yang kedua, saya rasa itu tak menjadi masalah dari segi teknologi. Cuma mungkin kalau dari segi amaran tu, saya tak pastilah mungkin adakah itu berunsur politik dan sebagainya, tapi saya akan quote balik apa yang dikatakan oleh kita punya YB Menteri Wahmi Fazil. Kita adalah negara yang berdaulat. Jadi kita ada hak kita untuk nak melaksanakan sesuatu berdasarkan kita rasa penting untuk negara kita. Jadi sekiranya itu baik untuk negara kita, maka kita boleh laksanakan dia. Tapi itu tak bererti yang kita kata ya kita akan pakai Huawei, kita mungkin akan pakai brand lain. Dan nak cakap pasal itu juga, mungkin saya boleh jelaskan dekat sini. Kalau kita nak cakap tentang isu penggunaan brand China ni, rasanya dekat dalam Malaysia ni kita dah lama dah gunakan. Malah telco-telco pun menggunakan brand China macam-macam. Pihak kerajaan pun ada menggunakan untuk rangkaian dia. Malah kita sendiri pun guna telefon daripada Huawei, telefon daripada Honor, daripada OnePlus dan sebagainya, maksudnya daripada China. Jadi itulah dia. Yang menjadi persoalan menjadi lucu juga kerana kilang iPhone pun ada berada di China. Jadi mungkin ni satu sentimen yang ada satu konspirasi teori. Kan netizen ni memang hebat dengan konspirasi teori ni. Okey, baik. Setelah pelaksanaan duri rangkaian yang 5G yang seperti kita bincangkan sebentar tadi tu telah sempurna dilaksanakan pada tahun depan, apakah jangkaan Adil tentang perubahan ketara yang dapat lihat dalam sektor 5G negara kita? Jadi satu benda yang saya rasa lah apa yang akan berlaku sekiranya rangkaian itu dah berjalan dengan sepenuhnya ataupun mungkin saya boleh kata dah berjalan dengan baik kan, kita akan nampak lihat peningkatan dari segi penggunaan. Macam kalau kita tengok mula-mula masa rangkaian yang dilaksanakan oleh pihak DNB ni, orang ramai mula kenal dan mula nak nak menggunakan rangkaian 5G tu. Dan sekarang ni mereka dah tahu dah ada 5G. Jadi apabila dah ada rangkaian yang kedua, maka liputan tu makin menyeluruh, maka dia akan memberikan keupayaan untuk orang ramai untuk nak gunakan. Kalau kita tengok sekarang ni pun pelan-pelan daripada telco pun dah mula berikan servis 5G dan tawarkan dah ada. Jadi rasanya tahun depan kita akan nampak ramai orang akan mula menggunakan dia. Dan sama juga macam saya kata tadi, kita 5G ni bukan hanya untuk orang biasa, maksudnya hanya juga untuk digunakan untuk industri. Jadi harap mungkin tahun depan kita nampaklah penggunaan 5G dalam industri juga. Okey, itu satu pendekatan daripada segi 5G, tapi satu soalan layman jugalah yang saya ingin tahu. Boleh. Adakah kita sebagai rakyat perlu menambah baik ataupun beli telefon mudah alih baru untuk menggunakan 5G ni? Soalan yang sangat baik. Itulah pendek kata macam ni. Dia sama ada keperluan ataupun pendek kata nafsu lah. Kita cakap kan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya macam ni. Daripada segi kelajuan internet, kalau saya nak cakapkan kelajuan internet untuk pengguna biasa, sebenarnya rangkaian 4G tu pun dah memadai. Okey, yang pentingnya macam ni. Internet yang laju tu memang seronok kalau dapat, tapi sebenarnya yang penting adalah internet yang stabil dan pada kelajuan yang munasabah. Contohnya kita tak payah nak kata laju sangat, tapi pada kelajuan yang munasabah untuk kita nak buat benda-benda. Jadi benda tu semua boleh dicapai dengan 4G. Tapi sekiranya kita ada 5G, maka alhamdulillah bagus kan. Dan untuk satu soalan yang selalu orang tanya dekat saya, dia kata perlu tak kita nak tukar telefon pada telefon 5G? Sebab isu dia macam ni, kalau kita gunakan telefon yang hanya menyokong 4G, kita tak boleh pakai rangkaian 5G tu, memang kena tukar. Jadi persoalannya dekat sini, adakah kita nak tukar? Jadi kalau kita ada diberikan rezeki dan sebagainya, tukar tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau kita nak tukar tu semata-mata nak pakai 5G saja, maka saya rasa tak perlu. 4G tu pun dah memadai. Yang penting adalah sambungan internet yang stabil. Antara satunya. Okey, baik. Jadi bila kita cakap tentang 5G ni, ancaman security ni salah satu benda yang sentiasa menjadi persoalan kepada rakyat-rakyat tentang kecurian data. Jadi adakah dengan penggunaan 5G ni security kita terjamin? Macam mana? Okey, jadi kalau saya nak cerita secara umum kan, bila kita bercakap tentang security, contohnya macam data breach, personal data protection dan sebagainya, ataupun isu scam kan. Jadi lagi sekali, 5G ni dia hanyalah teknologi rangkaian. Maksudnya teknologi rangkaian tanpa wayar. Kalau saya kata macam tu. Kalau saya nak cakap lagi mudah kan, dia adalah macam highway saja. Jadi kalau kita ada bermacam highway sekalipun, sekiranya pemandu tu tak dibawa dengan memandu dengan kenderaan yang betul, masih ada accident. Contohnya macam tu. Yang jelas. Tapi sebenarnya betul, dalam teknologi 5G ni ada buat macam-macam orang kata apa, upgrade ataupun penambahbaikan untuk security. Tapi pendek kata panjang lah kalau saya nak mudahkan, isu-isu scam, isu-isu data peribadi dan sebagainya mungkin akan ada. Jadi sebab itu melibatkan banyak lagi benda lain, bukan hanya 5G saja. Jadi itu antara yang saya.
Okey, baik. Okey, jangkaan daripada 5G untuk kita beralih ke 6G ni. Jadi adakah mengambil durasi masa yang setahun lagi ataupun kita akan bagi 5G ni bertapak di negara kita mungkin setahun 2 tahun baru kita beralih ke 6G. Jadi apakah expectation ataupun ekspektasi kita untuk 6G pula nanti? Oh, dahsyat. Dia punya soalan. Dia soalan dah terus. akhir-akhir Dia dah tak tanya dah pasal 5G depan ni berapa rangkaian. Terus masuk 6G. Okey, sebenarnya kan kau ikutkan memang sekarang ni dah ada beberapa kajian dan beberapa pendek katanya testing lah yang dibuat ataupun testing ujian kan yang dibuat tentang rangkaian 6G itu sendiri. Lepas tu dah ditetapkan apakah dia punya keupayaan dia dan sebagainya. Tapi daripada segi kalau kita nak kata kita nak gunakan sebagai pengguna, saya tak rasa dia akan datang dalam masa 1-2 tahun lagi. Mungkin dia akan makan masa 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum akan di-commercializekan kan. Kalau kita ambil contoh yang paling mudah, maklumat tentang 5G ni sebenarnya dah lama dah. Tapi kalau kita tengok 4G nak sampai ke sekarang ni pun kita guna dia dekat 10 tahun mungkin dekat Malaysia ni daripada 2013 antara macam tu sampai ke sekarang ada. Dan begitulah juga akan untuk 5G. Dia mungkin akan digunakan 5 tahun, 6 tahun seterusnya. Dan mungkin 6G akan diperkenalkan, tapi kalau penggunaan komersial tu rasanya lambat lagi lah. Malah untuk penggunaan kalau macam ni lah, kita nak pakai 6G mesti ada device. Device tu sendiri pun belum ada lagi secara komersial. Itu antara dia. Okey, bercakap mengenai device, saya rasa ramai juga yang teruja, terutamanya kanak-kanak remaja. Mereka mesti nak mengemas kini ataupun up to date dengan perkembangan teknologi 5G. Jadi jangkaan device ataupun telefon mudah alih yang boleh menggunakan teknologi 5G ni, anggaran dalam berapa? Anggaran harga. Itu pun menarik juga. Okay, kalau kita tengok dulu kan, mungkin dalam 1-2 tahun lepas, harga device 5G ni kita boleh kata macam mahal sikit lah. Mungkin lebih daripada $1,000-1,500 ke atas. Tapi saya nampak dalam tahun-tahun ni kan, dia dah harga tu daripada 1,500 ke bawah. Ada yang beberapa ratus, 600, 800. Dia dah makin murah. Sebenarnya saya nak cakap juga ni, kalau pihak kerajaan boleh bagi subsidi untuk nak menggalakkan orang pakai 5G kan, contohnya subsidi device, lagi cantik kan. Tapi kerajaan kita telah berjaya memberikan tablet kepada pelajar-pelajar universiti IPTA yang dapat, diorang dapat bukan calang-calang, dapat brand daripada Korea diorang dapat. Kita nak minta juga ni. Kalau saya pun nak juga satu. Tapi itu kalau ada rezeki boleh lah. Betul. Mana tahu lepas ni dia boleh panjangkan untuk 5G pula kan. Penambah orang kata apa, nak menggalakkan penggunaan 5G. Sebab memang tak dinafikan lah. Memang bila nak beli telefon baru ni, kita bercakap kalau bagi kita yang ada duit, kita nampak benda tu mudah. Tapi bukan semua orang ada rezeki macam tu kan. Jadi kalau boleh yang kita kongsikan kepada penonton Bual Konti ni, anggaran yang minima untuk seorang tu untuk mendapatkan akses kepada device 5G ni, anggaran berapa? Itu je. Kalau tak salah saya ada dalam 800 lebih, ada bawah 800 ada antaranya. Itu kalau kita bercakap pasal telefon baru. Betul. Kalau kita bercakap pasal telefon yang orang kata apa second hand dan sebagainya, boleh dapat lagi murah. Sebab yang menyokong 5G sekarang ni dah banyak. Kalau dulu mungkin tak banyak, tapi sekarang memang dah banyak dalam pasaran. Alhamdulillah. Dalam ratus-ratus lah, pendek kata 500 ke 800 lebih kurang macam tu. Okey Encik Adil, thank you. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana telah pada malam ni saya rasa saya dan juga penonton Bual Konti ni kita dah faham lah dengan konteks yang lebih jelas apa itu 5G dan juga pelaksanaan dia dan juga apa manfaat yang kita boleh dapat daripada 5G ni. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Adil kerana sudi hadir kepada sesi bersama saya dalam Bual Konti pada malam ni. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi, mana tahu kita bercakap pasal 6G ataupun AI, sebab AI ni pun salah satu topik yang agak menarik untuk kita bincangkan. AI ni menarik ni. InsyaAllah. Okey. Baik, Encik Adil, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sekali. Itu dia Bual Konti untuk malam ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.